Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izzuan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kelapangan dan kesihatan untuk bertemu sekali lagi bagi kita meneruskan pengajian kita. InsyaAllah, bagi pelajaran hari ini, kita akan sama-sama melihat dan membaca daripada surah An-Nisa ayat 15 ke ayat 19, insyaAllah. Jadi, bagi teman-teman yang nak membuka Al-Quran, insyaAllah boleh ke halaman muka surat 80. Dan bagi teman-teman yang tidak ada Al-Quran juga, jangan risau, jangan bimbang. Ayat-ayatnya akan kita bawakan sebentar saja lagi ke layar sahabat-sahabat, insyaAllah. Baik, sebelum kita mulakan, suka saya menjawab salam kepada semua teman-teman yang beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati kita dan ahli keluarga kita, diberikan kemudahan di dalam kita meneruskan perjalanan kehidupan di dunia ini maupun kehidupan di akhirat. InsyaAllah, sebelum kita mulakan seperti biasa, jangan lupa insyaAllah kita tekan button share seorang sekali dulu. Sharekan dengan ahli keluarga kita, teman-teman kita yang kita nak bantu mereka, insyaAllah. Inilah mungkin bantuan yang bukan dalam bentuk wang ringgit, tetapi bantuan kita insyaAllah akan memberikan kesan dalam kehidupan mereka. Bukan saja di dunia ini, juga kehidupan mereka di akhirat. Sama-sama insyaAllah kita tekan button share dahulu. Dan juga sebelum saya mulakan, untuk saya terus bersemangat, boleh tak saya dapatkan thumbs up dan juga heart bagi kita memulakan pelajaran.
Dah bersedia ke belum? Kalau dah bersedia, jangan lupa komen seronoknya cinta Al-Quran. Baik, terima kasih ya teman-teman yang bersama dengan kita. Alhamdulillah kita ada Nursiah Daim, Sarina Osman, kita ada Siti Ramlah, Nursiah Nenda, Zainab, Siti Ramlah, Mardiah Hasnah, Istri Zamani, Syahmanun, Rosi Mahani, dan ramai lagi, Nur Ain, dan ramai lagi kawan-kawan kita yang lain insya-Allah. Tetapi kebanyakannya muslimat, tak apalah, ala kulli hal. Tak apalah, muslimat dia tag suami mereka. Yang mana yang muslimat bersama dengan kita, share dengan suami. Pastikan suami juga insya-Allah dapat mempelajari sesuatu. Baik, kita lihat pada bacaan isti'azah insya-Allah. Seperti biasa, kita mulakan setiap bacaan Al-Quran kita itu dengan memohon perlindungan dari gangguan syaitan yang direjam. Semoga Allah melindungi kita supaya kita terus fokus dalam usaha kita dalam menuntut ilmu. Baik, pastikan hamzah dan ainnya itu jelas diperbezakan sebutannya. A'u bukan a'u dan juga bukan a'u. Yang betulnya a dan u. A'udzu billah. Lafzul jalalah ini dibaca dengan nipis 2 harakat. Minasyaitonir rajim. Ta 2 harakat. Sekali lagi insya-Allah kita dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, kita teruskan ayat yang ke-15 dari surah An-Nisa. Wallati waw bari atas terus naik di atas lam yang bersabdu. Jadi hamzah wasal ini tidak dibaca kerana dia berada di tengah perkataan ataupun di tengah ayat. Dia hanya ada fungsi bila di awal ayat. Contohnya, bayangkan waw itu tak ada. Jadi hamzah wasal inilah yang pertama. Jadi kita baca dengan baris allati. Tapi di sini dia tidak dibaca wa allati tapi terus baca wallati. Jadi hamzah wasal itu tidak ada fungsi pada bacaan, hanya ada pada tulisan. Mungkin ada sahabat-sahabat yang tolong tulis poin yang saya berikan ini ya. Hamzah wasal ini ya, yang huruf alif ada kepala sad di atas itu. Wallati yatinal. Di sini nun bari atas terus naik di atas lam. Fathah, nun fathah bertemu lam sukun di sini, alif lam qamariyah. Jadi lam itu disebutkan dengan jelas. Nalfahi hi ha pedas. Hisyata min. Di sini nun mati bertemu nun. Hukumnya idgham bi gunnah. Cara bacanya ialah dengan kita membunyikan dengung 2 harakat. Min baru masuk nisa. Jangan baca min nisa, itu tak betul. Bacaan yang betul min nisa dibacakan 4 atau 5 harakat. Ikum izhar syafawi. Mim mati yang diberikan tanda mati di dalam Al-Quran hukumnya izhar syafawi. Jelaskan saja bunyi mim matinya tanpa dipanjangkan. Ikum bukan ikum. Jangan baca kum, tapi bacaan yang betul ialah kum. Fa bari atas terus naik di atas sin tanda mati. Fastashhidu. Bila sin dengan shin dekat-dekat, hati-hati. Kadang-kadang ramai sahabat-sahabat yang dia terconfuse. Dia sebut fashtashhidu. Seakan-akan ini juga huruf shin. Ingat ini huruf sin. Fastashhidu alaihin. Di sini didengungkan 2 harakat. Hukumnya wajibul gunnah. Ingat sahabat-sahabat jumpa nun sabdu ataupun mim yang bertanda sabdu, dengungkan 2 harakat. Alaihin na'ar. Ra di sini dibaca tebal. Jangan baca na'ar. Salah. Yang betulnya na'ar ba'atam. Di sini idgham bi gunnah. Tanwin bertemu mim, dengungkan 2 harakat. Min. Di sini ikhfa. Asalnya mim baris bawah bertemu nun bunyi min, tapi bila datang kaf jadi hukum ikhfa. Jadi disamarkan bunyi nun matinya dan huruf kaf itu. Maksudnya bunyinya min instead of min, itu jadi min 2 harakat. Barulah kum. Di sini ada waqaf sili, afdal diteruskan.
Tapi bagi sahabat-sahabat yang mungkin nafasnya tidak sampai, sahabat-sahabat pilih untuk berhenti di sini. Terus nanti ibtidak pada fa'in syahidu. Kita baca sehingga sini dahulu. InsyaAllah dengarkan. وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ. Begitulah ya insyaAllah. Dan kemudian sahabat-sahabat terus fa'in syahidu. Fa'in, sekali lagi di sini ikhfa hakiki. Hukum di sini adalah ikhfa hakiki, dibacakan dengan disamarkan kadar 2 harakat. Jangan baca fa'in syahidu. Itu panjang dah betul 2 harakat tetapi bunyi jelas, bunyi izhar. Yang betulnya fa'in gitu ya. InsyaAllah sahabat-sahabat jangan hanya dengar tapi ikut sebut bersama-sama. Syahidu fa'amsikuhun. Di sini wajibul gunnah dengungkan 2 harakat dahulu, baru masuk nafil. Jangan baca nafil. Ramai yang baca fa baris bawah, bila bertemu lam dia baca fil. Sepatutnya bacaannya ialah fil. Fil buyuti hatta. Ta itu bersabdu, tekankan ha pedas. Hatta yatawaffahun. Di sini dengungkan sekali lagi wajibul gunnah. Nal mautu au. Jadi di sini mau muncungkan mulut. Au sama juga khalkhalah. Ya, di sini hukumnya khalkhalah sughra, huruf jim. Mungkin ada teman-teman yang belum ingat lagi ya, saya nak bagi tahu di sini huruf khalkhalah itu ada 5. Ba, jim, dal, qaf dan ta. Kena ingat baju dah kotor. Kalau susah sangat nak ingat ya. Ba, jim, dal, qaf, ta. Kalau ada tanda mati asli begini, tanda sukun, namanya khalkhalah sughra. Kena diberikan pantulan. Yaj'alallahu lahun. Sekali lagi wajibul gunnah dengungkan 2 harakat. Nasabila. Bila lan ini, lam tanwin di atas bunyi lan. Tapi bila kita waqaf, dia jadi mak iwad. Di sini dibacakan la dengan kadar 2 harakat. Jangan kita baca sabila. Itu tak tepat. Dia mestilah sabila. Baru berhenti. Cuba kita dengarkan. فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ. Baik, saya wakaf di situ. Bagi sahabat-sahabat yang nafasnya panjang nak teruskan silakan. Saya nak juga membantu di sini. Mungkin ada di kalangan teman-teman yang belajar bersama-sama dengan saya ini ada yang mungkin kurang nafasnya. Jadi sekurang-kurang mereka tahu bagaimana untuk waqaf. Kemudian ibtidak balik pada hatta. Hatta yatawaffahunna al-mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila. Baik, begitulah bacaannya. Sekejap lagi insya-Allah kita baca daripada awal ayat 15 hingga keseluruhan ayat 19 ya. Sekarang kita lihat dahulu satu persatu ayatnya. Juga yang baru bersama, jangan lupa insya-Allah sahabat-sahabat jika merasakan perkongsian ini bermanfaat untuk menekan button share, kita kongsikan dengan mereka yang tersayang. Walladha di hujung lidah. Hujung lidah. Ni mesti keluar hujung lidah ini. Hujung lidah ini keluar di antara 2 gigi, menyentuh 2 gigi di atas. Walladzani ya'tiyaniha min. Di sini ikhfa hakiki. Jangan bunyi min. Kalau min bunyi jelas, bunyi izhar. Dia kena bunyi min 2 harakat, barulah kum izhar syafawi, sempurnakan bunyi mim mati. Fa'adhuhuma waqaf sili, boleh dilangsungkan lebih baik
fa'adhuhuma fa'in. Itu kalau nak wasal. Kalau sahabat-sahabat tak sampai nafas, waqaf di situ, terus ibtida. Fa'in, ikhfa hakiki. Asalnya fa'in. Tapi bila datang ta, bunyinya samar di antara nun dan ta. Itu kadar 2 harakat. Fa'in taba ta. Bunyi itu. Jangan nganga luas. Taba. Itu bunyi Melayu. Itu tak mau. Bunyinya taba wa aus. Wa aus. Jangan baca wa as. Jadi huruf sin. Di sini. Wa aslaha. Ha pedas. Laha fa'ari. Ri di sini jadi nipis. Ridhu'an. Izhar halqi. Nun mati yang ada tanda mati. Sempurnakan bunyi nun. Jangan dipanjangkan. Anhuma. Kemudian terus ibtida. Dengungkan wajibul gunnah 2 harakat. Jangan kita baca innallah. Itu salah. Yang betulnya ialah innallah. Lafz jalalah dibaca tebal 2 harakat. Hakana tawwabar. Di sini idgham bila gunnah. Masuk tanpa dengung. Asalnya tawwaban, rahiman. Tapi bila di sini jadi hukum idgham bila gunnah, masuk tanpa dengung, bar. Tawwabar rahima. Ha pedas. Rahima. Cuba kita dengarkan. Walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma fa'in taba wa aslaha fa'aridu anhuma innallaha kana tawwabar rahima. Baik, alhamdulillah. Okey? Okey ke okey? Kalau okey, jangan lupa berikan thumbs up dan dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran. Baik. So far macam mana sahabat-sahabat? Jika merasakan perkongsian ini bermanfaat, jadi jangan tunggu lagi. Tekan button share, kongsikan. Supaya ahli keluarga dan kawan-kawan kita juga dapat mempelajari sesuatu. Kita teruskan. Di sini dengungkan 2 harakat. Wajibul gunnah. Namal. Mim baris atas naik terus. Maaf. Di sini bukan namal. Di sini bukan alif lam qamariyah. Di sini alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah. Lamnya tidak mempunyai tanda mati. Huruf yang ketiganya pastinya bertanda sabdu. Jadi kita baca mim baris atas terus naik di atas ta. Namat. Begitu. Bukan namal. Tapi namat taubatu ala Allah. Lafz jalalah di sini dibacakan tebal kerana sebelumnya datang baris fathah dengan kadar 2 harakat. Ala Allahi lilladzi di hujung lidah. La ya'malunas. Nun baris atas terus naik di atas sin. Sekali lagi alif lam syamsiah di sini. Nasu dibacakan 4 atau 5 harakat. Abi jahalatin. Di sini ikhfa. Tanwin bertemu sa. Tanwin bila bertemu sa jadi hukum ikhfa hakiki, bacanya asalnya bi jahalatin. Tapi bila datang sa, bi jahalatin 2 harakat. Dengungkan di sini. Wajibul gunnah. Summa yatubuna min di sini ikhfa hakiki tapi dibaca tebal kerana qaf merupakan huruf isti'la. Jangan baca min, salah. Yang betulnya min 2 harakat. Qaribin di sini ikhfa hakiki 2 harakat. Asalnya qaribin tapi bila datang fa fa'ula dibacakan 4 atau 5 harakat. Inka yatubullah. Lafz jalalah dibaca tebal 2 harakat. Huwa alaihim. Him. Jangan baca him. Ramai yang baca alaihim. Alaihim kurang tepatlah. Yang sebetulnya alaihim kerana kita balik kepada asas. Ha bila baris bawah kita bunyi hi.
bukan bunyi he. Jadi bila bertemu mim jadi him. Jangan pula kita baca alaihim, tetapi alaihim. Ya? Siapa yang buat salah sebelum ni, bagi mereka wajib kena tekan button share. Supaya kalau mereka buat salah bererti ada juga mungkin kawan-kawan mereka yang juga selalu salah. Di sini sebut alaihim. Sepatutnya alaihim. Kita kongsikan insya-Allah supaya bila sahabat-sahabat kita dapat baca dengan betul, mereka beramal, kita juga tumpang dapat pahala tanpa mengurangkan pahala mereka. Kita dengarkan. Innamat tawbatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin summa yatubun min qaribin faulaika yatubullahu alaihim. Baik, alhamdulillah, begitulah sahabat-sahabat. Sekejap lagi kita baca balik sama-sama daripada awal. Sekarang kita lihat dahulu hukum-hukum tajwid dan sendi huruf ke huruf itu. Perkataan-perkataan itu sangat penting dan pastikan kita baca Al-Quran, mata kita bergerak dahulu. Wa kana Allah, lafaz jalalah ini dibaca tebal 2 harakat. Huwa aliman, idhar halqi. Man jangan panjang dah. Jangan baca aliman hakima, itu salah. Dia mestilah aliman, sebut saja man, cukup dah. Izhar halqi, sempurnakan bunyi tanwin, jangan dipanjangkan. Terus masuk hakima. Man juga bila kita waqaf, dia jadi ma'iwat, dibacakan dengan 1 baris 2 harakat. Baik, sahabat-sahabat mungkin ada perasan. Mim ini tanwin 2 di atas. Mim ini juga tanwin 2 di atas. Tetapi tanwin 2 bagi mim ini selari atas dengan bawah, nampak tak? Atas dengan bawahnya sama. Manakala tanwin ini tidak selari, atasnya sedikit ke depan, bawahnya sedikit ke belakang. Kenapa? Adakah kerana ini ada ruang banyak kosong dia buat macam tu dan ini ruangnya sempit? Tidak. Jawapannya tidak. Jawapannya dia memang sengaja dituliskan begini untuk memberikan indikasi kepada kita bahawa di sini hukumnya lain dan di sini hukum lain. Maksudnya di sini hukum izhar halqi. Cara bacaannya jelaskan saja, jangan dipanjangkan. Man. Manakala di sini jadi hukum idgham bi gunnah, tanwin bertemu waw. Maksudnya kalau kita nak baca wasal di sini kena baca idgham bi gunnah. Kena baca hakiman wa laysatit. Itu kalau nak wasal, nak sambung Kalau waqaf jadi ma lah Baik, kemudian bayangkan kita waqaf di sini, kita terus ibtidak pada wa laysatit. Ta baris bawah naik terus di atas ta yang bersabdu alif lam syamsiah. Taubatu lilladzina ya'maluna, nun baris atas terus naik di atas sin. Nasayyiati hatta, di sini dibacakan 4 atau 5 harakat. Idza za di ujung lidah. Hadara ahadahumul, ini kena hati-hati. Kenapa? Di sini semuanya 1 harakat. Bila 1 harakat, dia punya tempo harakatnya itu mesti semua sama. Hadara, tengok di sini Hadara ahadahu. Ini semuanya 1. Hadara ahadahumul, baru masuk mim baris depan di atas lam. Di sini alif lam qamariyah. Beza alif lam qamariyah dengan syamsiah ialah alif lam qamariyah ada tanda mati di atas lam. Alif lam syamsiah, lamnya tidak ada tanda mati. Idza hadara ha pedas. Di sini ha besar. Ahadahumul mautu tuqala inni. Jadi di sini dengungkan. Inni tubtul. Ta baris depan naik terus di atas lam. Tubtul diberikan lantunan di sini khala-khala surah ba yang bertanda mati. Tubtul ana walalladzi di hujung lidah. La yamutuna wa hum, izhar syafawi. Bunyi saja hum, jangan panjang. Terus masuk wa hum kuffar.
Ra-nya dibacakan dengan tebal kerana sebelumnya datang huruf mat dan sebelum huruf mat itu datang huruf yang berbaris fathah. Jangan kita baca kuffar. Salah. Yang betulnya kuffar. Far. Cuba kita dengarkan. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ. Saya waqaf di situ dulu untuk memberikan kemudahan. Mungkin ada sahabat-sahabat yang tidak sampai nafas. Kemudian ambil daripada hatta. Hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Baik, saya waqaf sekali lagi di sini. Mungkin ada sahabat-sahabat yang tak sampai nafas, kurang kita dapat bantu juga mereka bagaimana untuk waqaf. Kemudian ibtidak pada qala inni. Qala inni tubtul ana walalladzina yamutuna wa hum kuffar. Baik, begitulah diharapnya. Kemudian terus pada ula. Waw ini huruf zaidah, huruf ada pada tulisan, tidak pada bacaan. Jangan pula kita baca ula. Itu salah. Yang betulnya ula. Terus itu. Ulaika a'tadna. Dibacakan ain itu jelas. Tad ada khalah-khalah. Tadna lahum azab. Di ujung lidah. Ban izhar halqi. Bunyi saja ban, jangan panjang. Terus masuk alima. Di sini hati-hati. Bukan a. Ramai orang bila huruf hamzah dia tertukar dengan ain. Dia baca azaban alima. Itu jadi kesalahan jali, kesalahan besar, hukumnya haram. Jangan buat silap itu. Hati-hati Ramai orang kadang dia tertukar hamzah dengan ain, ain dengan hamzah. Jadi hati-hati. Kemudian ya dibaca 4 atau 5 harakat. Ayyuhallazi, di hujung lidah. La amanu la yahillu lakum. Idhar syafawi, sempurnakan saja. Ikhfa akiki di sini. Ri di sini jadi nipis. Sun sa sisu di hujung lidah. Sun dengungkan 2 harakat, wajibul gunnah di sini. Nisa'a karha. Ra di sini dibaca tebal. Jangan pula kita baca karha. Itu salah. Yang betulnya karha. Coba dengarkan. Ulaika a'tadna lahum azaban alima. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Baik, begitulah insya-Allah. Kemudian terus pada wala ta'dulu. Tapi sebelum kita nak teruskan, sebelum itu sahabat-sahabat saya nak dapatkan maklum balas macam mana? Okey ke okey? Kalau okey jangan lupa saya dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran dan jangan lupa menekan button share. Sahabat-sahabat nak minum air, siapa ada air teguk air dulu. Jangan tension-tension, kita belajar santai-santai insya-Allah. Sambil gitu kita dapat belajar sesuatu. Baik. Boleh kita teruskan. Wala ta'dhuluhun. Di sini dengungkan 2 harakat, wajibul gunnah. Nalitaz. Jangan lambat nak ke li itu, ya. Sebab itu bila saya bagi tahu baca Al-Quran ini kalau nak bagi lancar mata kita bergerak dahulu daripada mulut. Jangan mata dan mulut seiringan. Wala ta'dhulu. Mulut sebut lu, mata dah nampak dah hun. Bila mulut sebut hun,
nampak dah nun tu baris atas, tengok cepat dia nak masuk ke mana, lam baris bawah. Nalitaz. Kalau lambat, kalau mata dengan mulut seiringan, dia jadi taduluhunna litaz. Jadi na tu kedengaran seakan-akan 2 harakat. Nanti jadi salah pula ya. Nalitaz di hujung lidah. Habu bi ba'dhi ma dhi. Huruf dad makhrajnya di tepi lidah. Dhi, tepi lidah ini. Tepi lidah ini bawakan ke kanan atau ke kiri mengikut keselesaan sahabat-sahabat. Dhima 4 atau 5 harakat. Antaitumuhun. Dengungkan di sini 2 harakat wajibul gunnah. Na illa. Dibacakan 4 atau 5 harakat. Ai di sini idgham bi gunnah. Asalnya an ya'ti jadi ai 2 harakat. Ya'tina bi fahishatim. Tanwin bertemu mim terus masuk. Jangan lambat. Sebab itu mata kena bergerak dulu. Tengok tanwin ni nak masuk mana? Masuk mim. Kerana apa? Ta tanwin di bawah bunyi tin. Tapi bila datang mim dia dah tak bunyi tin dah. Dia bunyi tim. Tim. Terus masuk. Beserta dengung 2 harakat. Tim mubayyinah. Dan berikan ta itu ditukarkan kepada ha kerana waqaf ya. Wa'ashiruhun. Dengungkan di sini 2 harakat. Nabil ma'ruf. Dan waqaf di sini jadi 2, 4 atau 6 harakat. Kita dengarkan. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ. Baik, kalau sahabat-sahabat waqaf di sini, saya nak bagi tahu dia kena waqaf dengan sekurang-kurangnya juga 2 harakat. Dia tak boleh waqaf dengan ataitumuhun kerana nun itu bersabdu. Tapi kalau nak sambung pun sama juga. Ya, kita cuba dengarkan sekali lagi. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ. Terus masuk, terus masuk di situ. Kemudian wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kemudian terus masuk fa'in. Di sini jadi ikhfa hakiki. Asalnya fa'in jadi fa'in 2 harakat. Karih. Jangan baca karih, itu tak betul. Karihtumuhun. Dengungkan di sini wajibul gunnah 2 harakat. Nafa'asa. Nak ke fa jangan lambat. Fa'asa. Ikhfa hakiki 2 harakat. Tak ada bunyi hamasnya, bunyi angin tu. Tak rahu syai'an. Dengungkan di sini idgham bi gunnah. Wayaj, berikan lantunan di sini qalqalah surah. Ala Allah. Lafaz jalalah di sini dibaca tebal 2 harakat. Hu fihi khairan. Ikhfa hakiki di sini. Rang asalnya khairan, tapi bila datang kaf khairan 2 harakat. Kafi fi di hujung lidah. Ra dan ron menjadi ra bila kita waqaf. Cuba dengarkan. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Baik, alhamdulillah. Begitulah ya, sahabat-sahabat, insya-Allah. Sekarang ini saya nak ajak sahabat-sahabat, marilah sama-sama kita baca bersama-sama daripada awal ayat 15 hingga ayat 19. Sahabat-sahabat dah dengar tadi dari segi huraian yang saya berikan
pada hukum-hukum tajwid yang terdapat pada ayat-ayat yang akan kita bacakan bersama-sama ini. Juga saya nak kongsikan di sini, jika ada di kalangan sahabat-sahabat yang merasakan perkongsian ini terlalu banyak perkara yang nak diingat dalam satu-satu masa, saya nak bagikan cara yang lebih mudah bagi sahabat-sahabat untuk mempelajari hukum-hukum tajwid satu persatu dan diberikan contoh-contoh hanya pada hukum-hukum tajwid yang sedang dipelajari. InsyaAllah kami nak berikan sebuah buku asas dan buku tajwid. Jadi ada 2 buah buku yang akan dikirimkan ke rumah mereka yang berhajat untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Bagi mendapatkan 2 buah buku itu, jangan ke mana-mana. Tunggu sehingga akhir saya baca ini. InsyaAllah saya akan bagi tahu bagaimana untuk mendapatkannya. Baik, kita mulakan bacaan di atas kiraan 1. Tapi sebelum itu, tekan button share dulu sahabat-sahabat. Baik, kita mulakan. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين
يأتين بفاحشة إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Jadi begitulah, diharapkan sahabat-sahabat dapat sikit sebanyak meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran daripada perkongsian yang saya berikan. Jadi insya-Allah jangan lupa bagi yang berhajat untuk mengikuti sambungan bacaan ayatnya. Masih lagi kita akan meneruskan bacaan dari surah An-Nisa. Jangan lupa janji temu kita setiap hari di page Facebook Fatihah. Yang belum lagi like, boleh like ataupun follow page Fatihah. Setiap hari kita buat live jam 7 pagi, 3 petang dan juga jam 10 malam. Jadi insya-Allah, dan juga seperti mana yang saya janjikan di awal tadi, kalau ada sahabat-sahabat yang berhajat untuk mempelajari kembali makhraj-makhraj huruf serta hukum-hukum tajwid satu persatu, insya-Allah kami akan berikan sebuah buku asas dan sebuah buku tajwid kepada teman-teman yang akan dikirimkan terus ke rumah. Kita tak berikan e-book, kita berikan buku secara fizikal. Kami akan postkan ke rumah anda. Dan selain daripada mendapat dua buah buku ini, sahabat-sahabat akan diberikan rakaman penuh kedua-dua buah buku tersebut yang dapat diakses melalui aplikasi Cepat Quran ataupun melalui close group Facebook Cepat Quran. Rakamannya telah kita masukkan keseluruhannya di situ. Jadi sahabat-sahabat akan mendapat panduan cara bacaannya daripada awal buku asas sehinggalah akhir buku tajwid. Kita terangkan hukum-hukum tajwid satu persatu berserta contoh-contoh yang diberikan secara detail, dihuraikan dan juga diberikan cara bacaan yang betul, insya-Allah. Keseluruhannya ada hampir 200 video pengajian bagi rakaman buku asas dan tajwid sahaja. Dan selain daripada itu, sahabat-sahabat akan diberikan rakaman pengajian Al-Quran 30 juzuk yang akan kita hantarkan dan berikan daripada masa ke masa, insya-Allah, kepada mereka yang menjadi ahli cepat Quran. Jadi untuk mendapatkan kesemua yang saya nyatakan tadi dan banyak lagi lah sebenarnya kelebihan sebagai ahli cepat Quran. Jadi yang berhajat, komen sekarang di ruangan komen nak jadi ahli cepat Quran. InsyaAllah pihak admin kami akan bantu anda untuk mendaftar secepat mungkin dan untuk mendapatkan alamat anda bagi kami menghantar dua buah buku ini. Jadi apa tunggu lagi? Komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran untuk mendaftar sebagai ahli. Jangan bimbang, tidak ada komitmen yang dikenakan, tidak ada yuran bulanan dan tidak ada yuran tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali sahaja seumur hidup. InsyaAllah dengan sekali membuat bayaran keahlian, sahabat-sahabat akan dapat belajar bersama kami sehingga akhir hayat. InsyaAllah satu pelaburan yang sangat berbaloi, insyaAllah. Bukan saja untuk kebaikan kita di dunia, juga kebaikan sama-sama kita insyaAllah di akhirat. Sama-samalah kita menjadi pencinta Al-Quran. Kerana kita tahu dalam hadis Nabi SAW, Nabi telah mempesan kepada kita, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi atau kama qala Nabi SAW. Yang maksudnya, bacalah Al-Quran itu kerana kelak dia akan datang kepada si pembacanya sebagai syafaat. Bukan kata Al-Quran itu seketul, tetapi satu persatu huruf yang kita baca itu akan membantu kita insya-Allah dalam kita menghadapi mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh itu saya nak mengajak sekali lagi sahabat-sahabat, marilah sama-sama istiqamah bersama kami untuk kita khatam Al-Quran dalam live setiap hari yang kami berikan. Dan juga insya-Allah join kita jadi ahli cepat Quran untuk kita betulkan kembali makhraj huruf serta kita pelajari kembali hukum-hukum tajwid satu persatu. Jadi selepas ini ada satu video pendek berdurasi 2 minit. Mereka yang berhajat nak jadi ahli cepat Quran insya-Allah digalakkan untuk menonton kerana di sana, di dalam video tersebut kita berikan sedikit tentang gambaran apakah kaedah dan pendekatan yang kita gunakan bagi mereka yang belajar bersama-sama kita sebagai ahli cepat Quran. Jadi insya-Allah untuk hari ini saya berhenti di sini. Kita bertemu esok hari insya-Allah pada sambungan bacaan ayatnya. Sungguhnya yang baik itu daripada Allah
Yang kurang, silap dan lemah itu daripada diri saya sendiri. Saya akhiri dengan aqulu qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad, bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Izzuan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafaz Nasir. Untuk mendapatkan banyak lagi video cara cepat dan tepat mengaji Al-Quran, jangan lupa like page Fatihah dan subscribe YouTube channel Fatihah TV dan tekan notifikasi. Seronoknya cinta Al-Quran.